Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kali ini kita nak berbincang ataupun berkongsi berkaitan dengan adabud diyafah, iaitu adab dengan tetamu. Tetamu ni definisi ringkasnya adalah orang yang datang ke rumah, berkunjung ke rumah kita. Dan kedudukan tetamu dalam Islam ni sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, tidak ada perumpamaan orang yang berbuat baik kepada tetamu ni seolah-olah dia pergi pegang tali kuda dia, mara ke depan dan pergi berperang dalam fisabilillah. Maksudnya hebatnya menghormati tetamu ataupun melayani tetamu, memberi hak kepada tetamu itu hebatnya seumpama kita orang yang paling ke depan dalam medan jihad. Okey, kita tengok dari sudut ta'rif ad-diyafah, iaitu ta'rif apa itu tetamu. Lughatan masdarun dhafa, iaitu kata terbitan daripada perkataan dhafa. Ad-diyafah daripada sudut istilah ya ismul ikramu ad-dhaifi wal ihsanu ilaihi, iaitu diyafah adalah kata nama untuk menghormati tetamu dan berbuat baik kepadanya. Kemudian ad-dalilun naqli 'ala ad-diyafah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifuhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Manzilatu ad-diyafah fil Islam wa hukmuha, kedudukan tetamu di sisi Islam, kedudukan tetamu dalam Islam dan hukumnya. Anna ikramul duyuf huwa alamatu liquwwatil iman. Memuliakan tetamu adalah alamat kuatnya iman seseorang, dan hukumnya adalah hukmuha sunnatun, hukumnya adalah sunat. Okey, seterusnya kita tengok kepada adabud dhaifi wal mudhif, adab tetamu dan tuan rumah. Min adabid dhaifi, daripada adab tetamu, adabul ijabah, adab menerima jemputan. Okey, yang pertama, alla yumayyizal ghani anil fakir, tidak membezakan jemputan itu daripada orang kaya ataupun orang miskin. Yang kedua, an yambari an yamtani'a anil ijabah, tidak menolak jemputan. Kalau orang pergi jemput kita, jangan tolak bulat-bulat jemputan orang tu. Okey, kemudian ayyam tanai'a minal ijabah in kana min ghairi halal aw syubhah, tidak memenuhi jemputan. Ketika mana tadi dia kata jangan tolak jemputan, yang ni tidak memenuhi jemputan. Okey, boleh untuk tidak memenuhi jemputan sekiranya in kana min ghairil halal aw syubhah, sekiranya makanan ataupun majlis itu tidak halal ataupun syubhah. Okay. Yang kedua, adabul hudur, adab menghadiri rumah seseorang. Okey, ayyudkhilu ad-dari fayakhuzul ahsanal amakin. Okey, masuk dan duduk di tempat yang sesuai. Kemudian yang kedua, la yajlisu fi muqabalati babil hujrah allati takhassasa linnas, dan ketika masuk dalam rumah orang tu kita tidak duduk, pastikan tidak duduk di depan pintu bilik yang dikhaskan untuk perempuan. Pergi rumah orang tahu ni bilik orang perempuan, kita duduk menghadap dengan bilik itu. Tak boleh. Tiba-tiba ternampak aurat ke apa ke, bahaya. Ay yakhdurul majlis fa in kana
shaiman, tidak menghadiri majlis sekiranya sedang berpuasa. Kita kalaulah semasa majlis tu ada puasa, kita ada puasa sunat ke apa ke, tidak diharuskan kita untuk menghadiri majlis. Sebab takut timbulnya perasaan riak. Bila orang kata jemputlah makan, okey tak apa, saya puasa. Tak boleh. Takut timbulkan perasaan riak kepada diri kita sendirilah. Okey, kemudian ayyaksurun nazara ila mudhi'it ta'am, tidak melihat kepada tempat hidangan makanan. Kalaulah orang tua rumah tu cakap makan tu lambat lagi, kita pun duk asyik-asyik duk pandang-pandang ke tempat hidangan, bila lah makanan nak sampai ni kan. Okey, kemudian adabul insiraf, iaitu adab tetamu ketika nak meninggalkan rumah. Adabul insiraf, adab meninggalkan rumah. Yang pertama, ayyan sarifad dhaifi tayyiban nafsi, tetamu tinggalkan rumah dalam keadaan yang hati yang tenang. Tinggalkan rumah orang tu dalam keadaan hati yang tenang. La yakhruju illa birida sahibul manzil, tidak meninggalkan rumah kecuali dengan izin tuan rumah. Jangan tiba-tiba kita keluar je daripada rumah orang tu, masuk dengan cara baik, keluar pun kena minta izin. Okey, kemudian kita pergi kepada adabul mudif, adab tuan rumah. Adab tuan rumah. Yang pertama, adabud da'wah, ada adab menjemput tetamu. Okey. Dalam adab menjemput tetamu ni, ayya'mida bida'watihi al-atqiya, jemput orang yang baik-baik sahaja. Jemput orang yang baik sahaja. Jangan kita, kalau kita dah tahu orang tu tak baik, jangan jemput orang tu untuk pergi ke majlis kita. Risau dia buat kacau ke, buat apa ke, susah kita nanti. Okey, yang ke jim tu, alla yad'u illa may yujib ijabatuhu, tidak menjemput kecuali orang yang boleh memenuhi jemputan. Kita taklah, kita dah kenal pasti orang mana yang kita nak jemput. Kalaulah ada orang tu yang memang dia tak pergi majlis apa-apa pun, tak payah jemputlah dia. Kita jemput orang yang kita rasa boleh untuk penuhi jemputan kita nanti, boleh datang ke majlis yang kita adakan nanti. Okay, kemudian adabul ihdarit ta'am, adab menyediakan makanan, iaitu yang pertama ta'jilut ta'am, segera menyediakan makanan. Ini bagi tuan rumah, segera menyediakan makanan, jangan bagi tetamu tu tunggu sangat lama. Okey, yang kedua tartibul at'imah bitaqdimil fakihah awalan, menyusun makanan dengan mendahulukan buah-buahan dahulu. Kalau sekarang buffet kan, kita letaklah bekas buah dahulu, baru benda-benda lain, makanan-makanan lain. Okey, alla yad'u illa may yuhibbu ijabatuhu. Okey, salah. Ayyakdimal altafa alwanit ta'am, sediakan makanan yang menarik perhatian tetamu. Kita kena sediakan makanan yang boleh menarik perhatian tetamu. Maksudnya orang datang rumah kita makan, orang seronok. Buat makanan yang sedap-sedap. Okey, adabul insiraf, adab menghantar tetamu. Ayakhruju ma'ad dhaifi ila babid dari, menghantar tetamu sehingga sampai ke pintu rumah. Pintu rumah ni maksudnya pintu rumah kita sebagai tuan rumah lah. Tak adalah hantar tetamu ke pintu rumah dia. Takut-takut tetamu kita tu duduk jauh, jenuh pula, nak dia hantar dia ke pintu rumah dia. Ila babid dari ni maksudnya hantar tetamu sampai ke pintu rumah
rumah kita. Pesanlah kat dia, hati-hati di jalan, terima kasih banyak datang ke majlis saya dan sebagainya lah. Okey, kemudian tengok antara adab-adab tetamu dan tuan rumah ni, faedah kita beradab dengan adab tetamu dan adab tuan rumah ialah satunya, amalan memberi makan kepada tetamu itu adalah amalan yang menebus dosa. Okey, yang kedua, Allah redha, mencapai keredaan Allah seperti mana yang dalam Al-Quran sendiri pun berbuat baik dengan jiran dan sebagainya, dengan tetamu. Rasulullah bagi tahu dalam hadis berbuat baik dengan tetamu. Okey, kemudian dia kata lagi, faedah kita beradab dengan tetamu ataupun berbuat baik dengan tetamu ni adalah bukti kekuatan iman tuan rumah. Yang seterusnya, hudurul malaikah ma'al mudhif, kehadiran malaikat bersama dalam majlis yang dilakukan oleh tuan rumah tu. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini berkaitan dengan adab tetamu dan adab tuan rumah ketika melayani tetamu. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.